Tuan-tuan, kalau ada jiran kita sakit, kita tak pergi ziarah dia, kita dosa tak pergi ziarah. Apatah lagi dosa itu, apatah lagi jiran kita tu sakit menyebabkan dia tak solat, dan kita tak pernah memberi bantuan untuk dia solat. Kalau kita sakit kat rumah, kita tahu dah jiran kita sakit tapi kita tak ziarah, wajib kita pergi ziarah dia, tanya dia solat tak. Kalau dia tak solat, bagaimana kita boleh bantu dia untuk solat? Jangan kita biarkan jiran kita sakit sampai dia mati tak solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pengarang kitab, akhlak dalam Islam mempunyai hubungan yang erat dengan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Surah At-Taubah ayat yang keempat. Maka sempurnakanlah janji itu sehingga sampai di waktunya. Sesungguhnya Allah sayang kepada orang-orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan janji adalah termasuk dalam perkara takwa dan iman kepada Allah, dan merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan akhlak ni dua perkara yang dikatakan berkembar. Berkembarlah. Dia macam aur dan tebing, macam isi dan kuku. Tidak boleh berlaku orang yang berakhlak tapi dia tidak beriman, ataupun orang itu beriman tapi dia tidak berakhlak. Dia tak boleh berlaku macam tu. Contoh yang Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimallahu ta'ala ini beri tentang bagaimana pentingnya menyempurnakan janji itu sehingga sampai waktunya. Apa-apa pun kita ada ikat janji. Kalau suami isteri ada perjanjian dia, daripada akad nikah itu, sampailah satu masa ditakdirkan hidup atau mati, ataupun mungkin Islam mengizinkan perceraian, walaupun suatu benda yang tidak baik dalam Islam, maka dia ada perjanjian. Maka tunaikanlah janji, sempurnakanlah janji sehingga sampai di waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan apa? Akhlak dalam menunaikan janji. Yang lepas saya cerita tentang bagaimana akhlak Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita lihat dalam perjanjian itu seolah-olah macam berat sebelah, tetapi Nabi menyempurnakan akhlak dalam perjanjian. Nabi berhutang, Nabi tunaikan akhlak Nabi dalam melunaskan hutang. Walaupun sahabat ada satu ketika Saidina Umar sangat marah terhadap orang yang berhutang itu berlaku kasar pada Nabi SAW, tapi Nabi melarang berlaku kasar. Walaupun dia bertindak kasar pada Nabi, sahabat Umar tak puas hati, marah kan, nak balas balik. Tapi akhlak Nabi tidak begitu. Ini contoh antara Nabi SAW, akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqil azim, yang meninggalkan kepada kita contoh suri tauladan yang terbaik kepada kita, uswatun hasanah. Inilah tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, yang pengarang sebut menunaikan janji adalah termasuk ketakwaan dan keimanan. Kita pernah berjanji tak dengan sesiapa? Kita kan. Kita tak cerita orang ni memang banyak mungkin janji kan. Kita janji dengan isteri kita, janji dengan anak-anak kita, janji dengan sahabat handai kita kan. Contoh kan, berapa banyak janji-janji kita itu kadang-kadang kita tak tepati, malah kita mungkiri. Bermakna kalau orang yang dia mungkiri janji tapi dia tak pernah minta maaf di atas kemungkaran janji dia itu, maka sudah tertanggal iman pada hati dia. Nampak tak? Simple dia, tapi kita tak pernah ambil kira. Kita rasa tengok orang tu hebat je, apa semua hebatlah. Kita tak kira tentang akhlak dia. Akhlak ni sebenarnya, kalau contoh, kalau saya berjanji dengan Cikgu Fauzi, janji, Cikgu nanti petang esok kita jumpa pukul 3 petang. Contoh, tiba-tiba tak dapat nak ditunaikan janji itu. Akhlak saya adalah kena minta maaf. Maaf tak dapat jumpa petang kita janji ni sebab sekian. Itu akhlaknya. Apatah lagi janji-janji yang lebih besar.
Janji yang menggunung tinggi. Contoh, suami berjanji dengan isteri, kita dapat anak seorang, abang janji tidak akan hisap rokok lagi. Contoh, janji sumpah sayang abang tak akan hisap rokok lagi. Maka meletakkan harapan yang tinggi pada isteri dia bahawa suami dia akan berubah bila dapat anak seorang, suami dia akan berhenti merokok. Dah anak 6 dah tak berhenti. Contoh kan, anak 6 tak berhenti. Maka adakah suami tu minta maaf pada isteri? Kalau suami tu tak minta maaf pada isteri, ketika itu dia telah mungkir janji. Bila dia mungkir janji, maka sudah tertanggallah akhlak dan iman dia tu. Tidak bersama. Sedangkan apa? Hubungan akhlak dengan iman dan takwa ni dia bagai isi dan kuku, dia bagai berkembar. Tidak mungkin. Sebab apa? Nabi SAW sebut tuan-tuan. Hadis ni biasa kita dengar kan. Hadis riwayat Tirmizi, ada yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi apa? Sebut tentang iman ni, kata Nabi, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqa. Apa Nabi sebut ni? Kalau kita faham, kita hayati, memang bahawa iman dengan akhlak itu tidak boleh terpisah. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Nampak tu tuan-tuan kan? Ni saya cakap bukanlah saya sempurna akhlak, tak. Tapi kita nak membina ke arah itu. Kita sama-sama semua ni nak menuju ke arah berakhlak, memang kait rapatnya dengan iman. Kalau orang tak beriman, kita kata dia berakhlak, maka akhlak dia itu tidak dinilai di sisi Allah. Tidak ada pahala baik pada mata manusia. Manusia kata, oh baguslah Acong tu. Acong tu bagus, dia dah berubah lah. Dulu dia tak macam tu, sekarang dia baik dah. Dia lah kawan rapat saya, dia lah kawan yang tolong saya. Contoh begitu. Baik pada manusia, tapi pada mata Allah, selagi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah, maka tidak ada nilai pada dia. Kita mungkin boleh cakap moral dia bagus, moral, pendidikan moral tu baik bagi orang tersebut. Samalah juga tuan-tuan, orang-orang yang kafir yang menyokong Palestin. Orang kafir menyokong Palestin, itu nilai kemanusiaan bagi dia. Kalau dia nyumbang pun pada Palestin tu, dia tidak akan dikira sebagai amal jariah dia kepada sesama umat Islam, sesama manusia. Tidak akan dikira. Sebab apa? Sebab dia tidak ada syarat penerimaan pahala itu. Apa dia? La ilaha illallah. Itu dia kan. La ilaha illallah itu tak ada pada dia. Muhammadur Rasulullah tidak ada pada dia. Baik macam mana pun dia nyumbang berbilion-bilion sekalipun, kan, tetap tidak akan dikira sebagai amal jariah bagi dia yang memungkinkan dia masuk syurga. Kenapa? Syarat untuk penerimaan amalan itu tidak ada pada dia. Macam kita lah sembahyang, imam baca ku semangat Allah, khusyuk tenang hati ni, tiba-tiba imam tak berwuduk. Contohlah kan, imam tak berwuduk. Macam mana tentu agak imam sembahyang bagus bacaan dia kan, tapi tak berwuduk. Maka syarat untuk sahnya solat, maka berwuduk. Berwuduk tu menjadi wajib sebab nak solat. Begitulah orang kafir. Boleh sebut kafir imam orang kafir, walaupun sebaik mana sekalipun dia, walaupun dia dipuji di mata manusia dia tu baik, kan, tetapi dia tidak baik di sisi Allah. Kenapa? Kerana perbuatan baik dia itu tidak membolehkan dia untuk mendapat pahala dan masuk syurga Allah. Kerana syarat penerimaan amalan dia itu tidak ada, iaitu kalimah syahadah. Contoh begitu. Maka orang Islam, Nabi sebut akmalul mu'minina imana, yang orang mukmin itu yang paling sempurna iman dia adalah orang yang paling berakhlak. Sebab itu bila kita sesama kita, kalau sesama kita ni berakhlak sesama kita ini, maka tidak adalah dalam masyarakat kita ini kehidupan yang meragukan, yang meronsingkan, yang mencacatkan sesama kita. Tak ada. Sebab kita semua hidup dalam keadaan berakhlak. Ni tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda yang kita kena ambil iktibar bagi orang-orang yang beriman. Allah Taala sebut
Tuan-tuan pun biasa baca akhir surah Al-Imran. Kan? Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala tak seru wahai ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Sabar salah satu nilai akhlak. Sabar adalah satu nilai akhlak yang ada. Iman dan sabar itu adalah benda yang berkembang. Kadang-kadang kita diuji dengan ketidaksabaran kita. Itu contoh begitu. Maka bila kita sedar bahawa sabar itu sebahagian daripada iman, maka kita akan dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Walaupun ayat ini cerita tentang bagaimana kita ini dalam keadaan kita berjihad, warabitu, di persempanan kita menentang musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, maka kita kena sabar dan kuatkan kesabaran kita. Wattaqullah, Allah Taala pesan kepada kita, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Ini satu nilai akhlak yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, nak menunjukkan kepada kita tentang bagaimana, tuan-tuan dimati Allah SWT, iman dan akhlak itu dia adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan. Dalam ayat Allah SWT yang lain, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Bersama-sama dengan orang-orang yang benar ini pun satu akhlak. Kita tengok tak masyarakat kita hari ini, tuan-tuan, kan, kita berkawan dengan siapa? Kita berkawan dengan siapa? Orang tu biasa berkawan dengan siapa? Berkawan itu, kalau kita pilih kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang benar, yang Allah tak sebut tu, kunu ma'as sadiqin, maka dia juga satu pesanan daripada Allah, wahai orang-orang yang beriman, kamu berkawan dengan orang-orang yang baik, kamu jadi akhlak yang baik. Macam kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi lah, dalam hadis Nabi SAW sebut, kamu kawan dengan orang minyak wangi, kalau kamu tidak membeli pun minyak wangi dia, kan, tetapi kamu akan tetap berbau wangi, sebab dia setiap kali pelanggan yang datang dia celik wangi-wangi. Rasa ni contohnya, kan. Jadi bau wangi tu, kita yang duduk kat sebelah dia pun akan rasa bau wangi. Apatah lagi kalau dia celik kat kita ataupun dia bagi kita hadiah, nah, sebotol minyak wangi ni, Sultan, minyak wangi Sultan, maka kita pakai wangi, kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang penjual besi, bermain api dengan besi itu, maka salaimat percikan api besi itu kena baju kita, boleh menyebabkan terbakar ataupun berlubang baju kita. Satu, kalau tidak pun kita akan dapat bau asap besi, itulah yang tak berapa enak bau dia. Pernah sekali nak buang air kecil tak tahan ni, tuan-tuan, masuk bilik air. Rupa-rupanya bilik air itu lepas orang isap rokok. Orang isap rokok di bilik air. Masuk je, Allahu Akbar, bau asap tu, kan. Saya tak tahan, sebab kita tak merokok, kan. Kita keluar. Tak jadi dah buang air kecil. Tak jadi buang air kecil satu bab, baju ni melekat bau asap rokok. Kan. Bila sisa orang, Ustaz isap rokok ke Ustaz? Allah, tuan-tuan, itu tak berkawan tu. Tak berkawan dengan orang isap rokok. Cuma kita terlibat saja dengan tempat pot orang isap rokok. Orang isap rokok ni dia tak kisah. Dalam bilik air tu memang pot dia suka, sebab kat bilik air tu jin makan asap rokok, kan. Dia berkawan dengan jin. Sebab tu dulu saya pernah sebut agaknya, tuan-tuan, kan. Orang yang, minta maaf ya, tuan-tuan, ini kisah benar, nilai akhlak. Nak marah jangan marah saya, kan. Orang yang isap rokok, selalu je tabiat dia isap rokok ketika dia buang air besar masuk dalam bilik air. Jadi tabiat dia isap rokok dalam bilik air. Bila dia isap rokok dalam bilik air tu, tuan-tuan, kan, dari sudut akhlak fail. Sudut akhlak ni lah, sudut akhlak. Yang pertama, dia merokok tu memang bukan akhlak lah.
bukan orang yang berakhlak merokok ni. Sebab Nabi tak ada satu pun hadis Nabi yang menyumpai Nabi tu diam saja ketika orang merokok, tak ada. Satu. Yang kedua, dia perbuatan dia dalam bilik air tu. Perbuatan bilik air. Dalam bilik air, dalam tandas itu tempat jin duduk. Dan kita tahu antara makanan jin itu adalah asap. Maka dia buat 2-3 perkara dalam tu. Kalau dia masuk tu tak baca doa, dengan tidak melangkah kaki tu dengan langkah kaki kanan contohnya, duduk dalam tanah, maka banyak benda-benda akhlak yang tak baik itu dia lakukan dalam satu masa. Dalam masa yang sama, lepas dia keluar daripada tandas itu, dia ambil wuduk, dia sembahyang. Contohlah, satu perbuatan yang baik sembahyang, tapi sembahyang itu tidak boleh mencegah dia daripada benda-benda akhlak buruk. Ini yang orang kena tahu bila kita belajar. Aku beriman kepada Allah. Iman itu adalah ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah terhadap apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang kita tinggal. Apa yang Allah perintah kita buat. Simple je, semua tu jelas, sangat jelas sebagai sifat orang beriman, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu malaikat kita tahu dah dalam Matal Arba'in itu, bagaimana malaikat daripada Nabi SAW mengajar kepada kita bagaimana berakhlaknya malaikat Jibril datang berjumpa Nabi, rukbatayhi ala rukbatayhi, lutut bertemu dengan Nabi SAW. Berakhlaknya Jibril tanya pada Nabi, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan, ma huwas sa'ah. 4 soalan kan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu hari kiamat. Yang selalu kita sebut mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Apa itu Islam? Nabi jawab rukun Islam yang 5. Mahwal iman, Nabi jawab rukun iman yang 6. Mahwal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah akhlak. Sebenarnya akhlak yang tersembunyi di dalam iman. Setelah Islam, iman, bila kita rasakan Allah itu sentiasa melihat kita, maka kita akan berkelakuan, bersifat dengan sifat akhlak yang baik. Cakap baik, perbuatannya baik, fikirnya baik, bercakapnya baik. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah Maha melihat. 3 benda tu je. Kalau seorang Islam itu dia mempelajari, dia menghayati dalam hidup dia daripada hadis Nabi SAW itu, sudah cukup untuk membentuk dia sebagai seorang yang akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sempurna orang beriman itu, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak dia. Inilah kita nak lahirkan dalam masyarakat kita. Kita nak lahirkan murid-murid yang berakhlak. Dia kena datang daripada seorang guru-guru yang berakhlak. Nak lahirkan anak-anak yang berakhlak, dia kena lahirkan mak bapak yang berakhlak. Kadang-kadang mak bapak berakhlak, tapi malangnya anak pula yang terpengaruh dengan suasana luar yang tidak berakhlak. Ini tadi ada seorang hamba Allah beritahu saya, dia krisis dengan anak dia. Anak dia tu membohong pada dia. Dekat rumah pakai tudung, waktu jauh dengan keluarga, dia bekerja, dia free hair, buka tudung. Sebab kawan-kawan dia semua cara hidup yang tak baik. Jadi dia terpengaruh dengan cara kawan hidup dia. Balik kampung pandai pula pakai tudung. Tempat kerja dia hilangnya tudung. Ini rosak. Sebab tu orang tutup aurat, tak kisahlah lelaki ke perempuan, dia tutup aurat, maka dia menyempurnakan iman dia. Orang lelaki yang menutup aurat dan menjaga aurat dia juga menyempurnakan imannya. Walaupun pernah saya sebut dengan tuan-tuan, kita ni, Pak Imam kita, takkanlah nak pergi pasar malam dekat Taman Yayasan pakai kain pelikat sekeping je, gulung-gulung atas pusat, yang kain bawah tu bawah lutut. Imam, orang pelik, betul ke Imam Fazli ni pergi Taman Yayasan bagi pasar malam ni? Tapi boleh tak kita jawapan, saya tak ada aurat. Aurat lelaki saya daripada atas pusat hingga bawah lutut, saya tak ada aurat. Tapi sanggup tak kita buat macam tu? Tak sanggup, kan? Dan kadang-kadang kita tak menendang aurat pun kita tak sanggup sebab aib.
Aib itulah ada iman dan menjadikan iman tu kita orang yang berakhlak. Maka dia menjadi orang berakhlak, kita tutup aurat, pakaian sempurna, kemas, cantik kan, pakaian itu. Barulah dari sudut pakaian itu juga ada kaitan iman dan juga akhlak. Bagaimana kalau orang-orang yang tak tutup aurat? Akhlak dia bagaimana? Iman dia bagaimana? Inilah tuan-tuan yang mati Allah SWT kan. Satu benda yang kita kena ambil perhatian, bahawa hubungan akhlak dengan iman dan takwa itu sangat rapat. Kata Yusuf Al-Qaradawi rahimallahu ta'ala, dia kata apa? Aset dan kekayaan yang paling bernilai dalam sesebuah negara bukanlah emas dan perak. Aset dan kekayaan yang paling bernilai dalam sesebuah negara bukanlah emas dan perak, tetapi dia adalah daripada manusia yang berakhlak. Manusia yang duduk dalam negara itu yang berakhlak. Ini Yusuf Al-Qaradawi sebut ni, aset dan kekayaan bagi sebuah negara itu yang paling bernilai bukanlah emas dan perak, bukanlah bangunan yang tinggi, tetapi aset yang paling bernilai adalah lahirnya dalam negara itu manusia yang berakhlak. Kita tidak, kita kan tengok bangun negara tu bangunan tinggi, maju apa semua kan. Ini segamat. Apa kemajuan yang YB bawa? Apa kemajuan yang YB bawa? Selalu gitulah kan. Kita mana-mana tak maju-maju dah 10 tahun, kita rasa begitu. Tapi kita tidak melihat bagaimana kemajuan akhlak dan sistem akhlak dalam masyarakat tersebut. Itu sebenarnya kewajipan bagi seorang pemerintah, kewajipan bagi seseorang yang bertanggungjawab dalam masyarakat dia adalah membangunkan jiwa-jiwa manusia yang berakhlak. Itu sebenarnya kewajipan dia. Bila dia bangunkan jiwa-jiwa manusia yang berakhlak, aset dan kekayaan itu datang daripada manusia yang berakhlak, maka datanglah aset yang benar, kekayaan yang betul, ekonomi yang betul, sistem hidup yang betul, sebab dia lahir daripada seorang manusia yang berakhlak. Ini hebat tuan-tuan Islam dalam memimpin kehidupan kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut pada kita, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman bagi mereka yang tidak bersifat amanah, dan tidak sempurna agama bagi mereka yang tidak menepati janji. Ini satu benda yang ditekankan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab ini, bahawa akhlak yang mulia merupakan buah keimanan dan puncak akhlak itu adalah amanah dan menepati janji. Akhlak yang mulia merupakan buah daripada keimanan dan puncak akhlak itu adalah amanah dan menepati janji. Ini saya dah uraikan lepas tuan-tuan, bagaimana pentingnya amanah. Jadi suami-suami yang beramanah, jadi isteri-isteri yang beramanah, jadi anak-anak yang beramanah, jadi anggota masyarakat yang beramanah. Kalau kita jadi pemimpin yang beramanah, kerana amanah itu adalah puncak kepada akhlak dan iman. Akhlak yang mulia itu yang merupakan daripada buah keimanan, dan puncak akhlak itu adalah amanah dan menepati janji. Sesiapa yang telah hilang sifat amanah dan tidak menepati janji, yang demikian itu merupakan satu tanda merosotnya iman dan jauh dirinya dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi SAW mengulang tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang. Qila man ya Rasulullah, sebagai daripada sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW qala allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi SAW, ialah mereka yang tidak mengamankan jiran tetangganya dari kesusahannya. Ini bab hakul jiran ala jiran. Ada hadis ini, yang mana kata Nabi, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman. Siapa yang tak sempurna iman itu? Ialah mereka yang tidak terasa, jirannya tidak rasa aman dengan dia. Jiran tidak rasa aman. Tuan-tuan, kalau ada jiran kita sakit, kita tak pergi ziarah dia, kita dosa tak pergi ziarah. Apatah lagi dosa itu, apatah lagi jiran kita tu sakit menyebabkan dia tak solat, dan kita tak pernah memberi bantuan untuk dia solat.
Kalau kita sakit kat rumah, kita tahu dah jiran kita sakit tapi kita tak ziarah, wajib kita pergi ziarah dia, tanya dia solat tak. Sebab orang sakit ni selalunya tak solat. Solat tak? Kalau dia tak solat, bagaimana kita boleh bantu dia untuk solat? Macam mana saya boleh bantu awak untuk solat? Jangan kita biarkan jiran kita sakit sampai dia mati tak solat. Contoh begitu. Inilah kewajipan hakul jiran ala jiran yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan kita pula kalau sakit, jangan duduk diam je tak beritahu. Sebab apa? Kita beritahu bukan kita minta simpati, biar orang simpati pada kita, tak. Kita beritahu minta orang doakan kita, dan kita doakan orang. Itulah sifat Muslim, saling doa mendoakan. Macam kita dengan Palestin sekarang ni kan, setiap hari lah, setiap solat kita rakaat terakhir kita baca Qul Nazilah. Itu doa kita pada dia, dia pun berdoa kepada kita. Begitu akhlaknya dalam hubungan antara apa yang kita bincangkan pada malam ini, hubungan akhlak dengan keimanan dan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini, kata Syekh Abdul Qadir Zaidan, menerangkan bahawa akhlak yang buruk itu bertentangan dengan keimanan dan tidak akan dapat bertemu antara keimanan dengan akhlak yang keji. Orang beriman dia tidak boleh akhlak dengan keji. Kalau dia berakhlak dengan akhlak keji, maka tertanggal iman dia. Dia tak boleh mengaku dia beriman kalau dia berakhlak dengan akhlak buruk. Tak boleh. Sebab itu Nabi sebut seseorang yang melakukan dosa besar, dia berzina, ketika dia berzina itu tertanggal iman dia ketika dia berzina itu. Lepas dia berzina tu mungkin datang akibat dan sebagainya, baru datang iman, rasa bersalah, baru dah masuk balik iman tu. Begitu. Dia tidak begitu. Bila seorang yang berakhlak, dia beriman, dia tidak akan berakhlak buruk. Kalaupun dia tergelincir sedikit sifat manusia, al-insan la yakhlu an yahta wa nisyan ini, maka dia akan kembali balik memperbetulkan diri dia, kembali balik untuk bertaubat kepada Allah dan menjalani kehidupan dia sebagai fitrah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan iman dengan akhlak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hubungan akhlak dengan iman ini, iman menjadi dasar kepada perilaku. Iman itu menjadi dasar kepada perilaku kita. Tanpa iman akhlak kita jadi tak betul. Dia tanpa iman akhlak kita bermusim. Tanpa iman akhlak kita ikut situasi. Berkawan dengan orang baik, kita jadi baik. Betul, berkawan dengan orang jahat, kita jadi jahat. Ini bagi siapa? Bagi iman orang yang hidup tanpa iman. Tanpa iman akhlak dia tidak akan berterusan baik, dia akan on off tanpa iman. Sebab tu orang bukan Islam ikut musim. Time dia bermusim dia minum arak, dia minum arak lah. Time musim dia baik bantu orang, dia bantu orang lah. Contoh begitu. Tapi orang Islam sebenarnya tidak begitu. Orang Islam kalau dia beriman, dia kekal dalam keadaan akhlak yang baik. Akhlak adalah bukti kepada keimanan. Kalau kita berakhlak baik, berakhlak dengan sesama manusia, berakhlak dengan Allah yang saya sebutkan dulu, berakhlak dengan Allah, berakhlak sama manusia, berakhlak dengan alam, akhlak itu tanda dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan yang terakhir tuan-tuan, iman dan akhlak itu merupakan satu kesatuan yang seiring, seperti mana awal-awal saya sebut tadi, bagai isik dan kuku, bagai aur dan tebing, dia berkembar, tidak boleh terpisah. Itulah yang menyebabkan manusia jadi hebat. Manusia ni menjadi aset yang paling utama dalam kehidupan. Kenapa? Kerana dia ada iman, dan iman itu melahirkan dia jadi seorang yang berakhlak. Akhlak ni dia ada peraturan-peraturan dia, ada hukuman dia. Kalau kita berakhlak buruk, ada hukuman-hukuman yang insya-Allah kita akan bincangkan pada pertemuan dengan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.